Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan ataupun HM di Cool Panas pada minggu ini. Satu perkongsian dari kami di Cool FM untuk memberikan kepada anda perkembangan isu-isu semasa dalam dan luar negara, panas-panas dan sejuk-sejuk, cool-cool saja di Cool FM. Jadi jom kita mulakan dengan perkongsian pertama. Okey, kita buka perkongsian pertama ni dengan pergaduhan. Tapi bukan saya nak ajak anda bergaduh, tapi untuk kita melihat semula tentang satu situasi pergaduhan yang membabitkan seorang YouTuber terkenal dan banyak pengikutnya, dan dikabarkan membawa pengikut-pengikutnya juga, klan-klannya ini, untuk bergaduh. Ini rentetan daripada permainan futsal yang telah mula dibenarkan untuk kembali beroperasi dan kabarnya berlaku sedikit salah faham, pertelingkahan dan cuba dileraikan oleh seorang individu ini. Salah seorang daripada kenalan YouTuber ini mengajak rakan-rakannya ataupun dipanggil sebagai Isop Clan dan berlakulah pergaduhan yang telah pun tular dan mendapat pelbagai reaksi di media sosial, dan ada juga video yang telah pun dimuat naik berkaitan dengan pergaduhan tersebut, dan jelas sekali nampak macam 25 lawan seorang di situ dan ada penjelasan-penjelasan yang telah pun dilakukan. Dan kabarnya selesai daripada laporan polis dilakukan oleh mangsa, beberapa individu daripada kenalan klan ini, YouTubers ini, telah pun ditahan polis untuk mendapatkan soal siasat. Dan kami di Cool Panas telah pun mendapatkan penjelasan daripada mangsa berkenaan dengan apa sebenarnya yang berlaku untuk pencerahan dan juga maklumat kita bersama. Sama-sama kita dengarkan. Okey, kita bersama dengan Rahimi seperti yang dikatakan, dan kita ingin mendapatkan sedikit penjelasan berkenaan dengan apa yang berlaku secara panggilan telefon, dan telah pun berada bersama dengan talian bersama dengan saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Rahimi? Baik-baik saya. Ya, okey. InsyaAllah. Dan pastinya sekarang ini satu Malaysia boleh dikatakan dah tahu berkenaan dengan kejadian tersebut. Mungkin secara eksklusifnya daripada mulut awak sendiri, sebenarnya apa yang berlaku pada malam tersebut? Berlaku sebenarnya ialah main futsal. So yang dianjurkan daripada pihak saya lah. So kebiasaannya memang kita football organisation memang kita akan keep on untuk training, sama ada di futsal ataupun di padang lah. Ya. Tapi pada malam tu itulah ada berlaku, ialah biasalah futsal. So ada kontak sport yang berlaku, so akan ada sedikit pelanggaran. So itulah ada ketidak kepuasasian ke apa ke, saya pun tak tahu yang berlaku. So saya pun tak kenal pihak sana yang bermain sekali dengan pihak sini. And niat kita datang memang nak main futsal saja. Punca benda ni jadi, saya ni hanya meneraikan je salah faham antara pihak sana dengan pihak sini. Itu je lah, as in conclusion, saya memang hanya meneraikan sahaja. Cuma kalau tak keberatan, mungkin boleh kongsi antara kecederaan yang dialami, ada jahitan ke, bagaimana ke? Ada jahitan dekat dahi dan juga atas kelopak mata, dekat bahagian kening tu. Agak banyak juga jahitan. Saya kira lebih daripada 8 lah, lebih daripada 8. Wow. Dan lebam di belakang badan, lebam di dada dan kaki di bahagian lutut. Kaki tu pun dah sedikit okey, ada bekak. Saya nak jalan dalam 2-3 hari awal tu agak payah sedikit, ada bekak yang agak lebam lah. Macam kita kena tackle lah, Mai. Ya. Betul. Tapi ni tackle yang seakan disengajakan lah. Mungkin ini dah berapa kali rekat dah ni. Kita tak nak panjangkan keadaan. Sekarang pun masih lagi dalam siasatan polis selepas beberapa laporan yang telah pun dilakukan. Mungkin secara hikmahnya, mungkin nasihat daripada awak kepada orang ramai yang selepas ni akan kembali aktif bersukan ataupun dalam apa-apa keadaan sekalipun lah, untuk kita elakkan daripada perkara ini berlaku lagi. Silakan. As in conclusion, saya boleh cakap, kalau kita bersukan, kita akan tahu apa sukan punya kebaikan, sebab kita nak stay healthy, untuk menjadi sihat. Tak perlu akan ada pergaduhan, akan ada sedikit perselisihan faham. So bagi saya, whatever in court stays in court. Tak perlu nak memperbesarkan untuk bawa keluar. So bila ada campur tangan pihak luar, so dia akan menjadi satu akan jadi satu isu yang berbangkit, which is tak nampak bagus untuk kita punya industri sukan lah. Ya. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Ya, kami doakan agar kesihatan kembali pulih dengan cepat, dan yang penting ada bersama dengan keluarga jugalah ya.
InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak dari pihak sana yang apa, ialah concern Ya, betul. pasal saya dan juga keluarga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Perkongsian seterusnya bersama kami di Cool Panas, kita ingin bawakan kepada anda satu kisah ataupun kes yang telah pun tular dan mendapat perhatian ramai. Ini berkaitan dengan satu kes pembunuhan kejam yang berlaku dan Allahyarhamah Nik Khatijah Nik Mut telah pun ditemui mayatnya dalam keadaan yang sangat mengerikan apabila berada dalam keadaan terjerut lehernya, dan dipercayai kronologi kejadian adalah apabila rakan mangsa telah membuat satu laporan di media sosial meminta pertolongan orang ramai untuk mencari rakannya ini yang dilaporkan telah hilang secara tiba-tiba pulang dari tempat kerja. Dan apabila yang lebih mencurigakan, kereta mangsa ditemui di sebuah stesen minyak berdekatan, tetapi mayatnya kemudian dijumpai lebih kurang 1 ke 2 kilometer sekitar kawasan tersebut. Dan daripada laporan dan juga perkembangan kes terkini, dilaporkan beberapa individu telah pun ditahan bagi membantu siasatan, dan antara yang dikatakan suspek di dalam kejadian ini adalah rakan sekerja mangsa yang telah pun berusia hampir 60 tahun. Dan ini bakal menjadi satu petunjuk kepada apa sebenarnya yang telah pun berlaku, dan pastinya mendapat pelbagai reaksi daripada Pertubuhan Ikram Malaysia kerana mangsa juga adalah merupakan salah sebuah rakan advokasi di sana, dan kita inginkan keadilan dan yang penting jawapan yang perlu diberikan kepada ahli keluarga mangsa dalam menerima keadaan yang sangat mendukacitakan ini. Dan kabarnya daripada ahli keluarga mangsa juga masih lagi belum mahu memberi sebarang kenyataan sehingga siasatan selesai dijalankan. Kami di Cool Panas menzahirkan rasa takziah kepada ahli keluarga mangsa dan berharap agar kes ini berjaya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Okey, dari Kajang kita beralih ke perkembangan di sekitar Bacok, Kelantan, dan ini juga satu perkabaran yang sedikit memilukan yang akan saya kongsikan berkaitan dengan satu lagi kes kematian, tetapi kali ini membabitkan kemalangan. Allahyarham Cik Azhar Cik Lah berusia 51 tahun ditemui meninggal selepas didapati berlaku kemalangan ketika dalam perjalanan keluar untuk melaksanakan kerja harian, dan ini terus mendapat perhatian penduduk kampung dan dikabarkan terus sahaja dihantar ke klinik dan juga pusat kesihatan berdekatan, dan kemudian mangsa telah pun disahkan meninggal dunia dan kabarnya sepatutnya telah pun dikebumikan pada keesokan harinya pada jam 11 pagi. Tetapi berlaku sedikit kekeliruan dan kisahnya adalah apabila pihak hospital menghubungi waris mangsa yang terdekat mengarahkan agar sesi pengebumian ini ditangguhkan seketika kerana mayat itu perlu dihantar semula ke hospital untuk dilakukan pemeriksaan dan juga bedah siasat kali kedua. Kabarnya berlaku sedikit kekeliruan dan mahukan penjelasan untuk mengetahui apa punca sebenar kematian, kerana dalam report yang pertama, laporan yang pertama mengatakan bahawa ianya berpunca daripada masalah jantung. Apapun, saya tabik kepada ahli keluarga mangsa ini yang tidak mahu panjang-panjang cerita, hanya mengikut arahan dan terus memberikan ataupun menghantar mayat tersebut kembali ke hospital untuk siasatan seterusnya dijalankan. Kami sekali lagi mengucapkan salam takziah dan berharap agar kes ini selesai dengan segera dan segala urusan pengebumian dapat diselesaikan dengan baik. Okey, 3 cerita saya dah berikan. Sebelum kita ke cerita seterusnya, kita nak jemput anda seperti biasalah untuk support kami di Cool FM dan juga Cool TV ini. Like, share, subscribe dan buat apa yang patut semuanya di semua platform media sosial kami, dan mulakan dengan Twitter, Facebook, Instagram dan juga YouTube. Jom terus support kami untuk kami terus berkarya kepada anda. Okey, Cool Panas, kami teruskan dengan perkongsian beberapa kisah yang menarik minat manusia-manusia ataupun industri hiburan pastinya. Dan sekarang ni kita mulakan dengan TikTok famous ini, adik yang dikatakan selebriti juga, yang telah pun mendapat video-video fashionnya melaram katanya dengan pakaian-pakaian yang disuai padan sendiri hasil pada minatnya, iaitu adik Yuyu ini. Dikabarkan telah pun masih lagi belajar, dan walaupun mendapat kecaman, kononnya telah pun berhenti sekolah seawal usia 14 tahun selepas dikatakan popular dengan tontonan berjuta-juta tontonan di media sosial. Tapi kali ini di Cool FM, di Cool Talk pada sesi pagi bersama dengan AG, Haiza dan Muaz, beliau telah menjelaskan bahawa sesi pembelajaran tidak tamat, hanya berhenti sekolah, tapi sesi pembelajaran masih lagi diteruskan dengan belajar di rumah ataupun homeschooling. Jadi dengan penjelasan tersebut, pastinya sekurang-kurangnya netizen yang sangat concern dengan proses pembelajaran individu yang mungkin kita sendiri pun tak kenal tu, maksudnya dah terjawablah jawapannya. Ada jawapan, dia masih belajar, masih lagi mengambil sijil-sijil yang berkaitan sebab dia tahu apa yang dia mahukan. Dia suka kepada bisnes,
dia suka kepada perniagaan. Jadi dia melakar sendiri sejarah perjalanan kehidupan pembelajaran dia. Okey, kita ni bolehlah bagi nasihat, tapi janganlah kecam berlebihan. Kita support je dan kita doakan agar sesi pembelajaran ini dipermudahkan. Apatah lagi ini mungkin satu norma baru kan, homeschooling ni. Jadi kepada adik Yuyu, teruskan belajar, teruskan berkarya dan teruskan berjaya. InsyaAllah kita akan bersama di Cool Panas nanti. Cerita kelima di Cool Panas pada minggu ini, kita akan bawakan berkenaan dengan anugerah juara lagu ke-35. Betul betul. So, kita ingin bawakan perkembangan sebab kita tahu ini adalah norma baru dan walaupun pihak Majlis Keselamatan Negara telah membolehkan penonton untuk hadir, tapi AJL akan berlangsung pada malam Ahad ni ataupun kejap je lagi ni dibenarkan ataupun masih lagi akan beroperasi tanpa kehadiran penonton. Tapi itu bukan cerita saya. Kita nak beritahu berkenaan dengan finalis-finalis ataupun artis-artis, termasuklah pengacara-pengacaranya, pengacara utama, pengacara kapet merah rakan kita Muaz pun telah pun menjalani swab test yang telah pun diwajibkan kepada semua performers ini dalam memastikan bahawa SOP diikuti dan juga sesi penganjuran pada kali ini diyakini selamat, sekurang-kurangnya kita mencegah daripada sesuatu yang berlaku. Dan segala video telah pun dimuat naik hasil daripada kerjasama bersama dengan pihak MSU ni dan ada pelbagai telatah menarik lah. Ada sampai nak lari lah, ada sampai kata tak payah swab test lah, pakai face mask je lah kan, boleh pakai face shield je lah, lagi-lagi pun nyanyi-nyanyi pun pakai face shield. Tapi ini adalah mandatory dan mungkin sakit sikit saja, seketika saja. Yang penting keyakinan semua orang untuk melakukan dan menjayakan anugerah juara lagu ini untuk terus ditetapkan. Okey, selamat berjaya kepada semua finalis, kepada rakan kita Muaz juga selamat berjaya dengan pengendalian red carpet. Dan siapa bakal menjadi juara AJL 35? Siapa pilihan anda? Sama-sama kita saksikan di TV3 pada Ahad ini, 14 Mac 2021. Okey, dah habis dah bersama dengan saya pada Cool Panas pada minggu ini. Teruskan bersama kami untuk sesi Cool Panas pada setiap hujung minggu bersama dengan saya HM sepanjang tahun ini, insya-Allah. Dan kita harapkan agar anda memberikan komen, terus memberikan perkongsian dan jangan lupa untuk share segala apa yang kami kongsikan ini juga supaya viewers naik lah. Viewers naik baru kami semangat lah. Dan bila kami semangat tu baru lebih best lah. Mana tahu lepasnya ada lagi perkongsian-perkongsian menarik. Tunggu sahaja dan teruskan support kami di Cool Panas. Saya Nabi Miswan, jumpa lagi. Bye-bye.